Testing sedua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini pagi yang indah. Melalui firman Tuhan kita diingatkan, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada kesempatan ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Ketika mereka menghadapi kesulitan yang sesulit apapun, sekalipun kita orang tua tidak lagi bisa bersama-sama dengan mereka ketika mereka studi ke luar negeri. Tetapi satu hal, hari ini firman Tuhan mengingatkan mereka, pertolongan berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu, dimanapun mereka berada, mereka senantiasa punya pengharapan daripada Tuhan. Dan kepada kita yang orang tua, sebagai orang tua yang anak-anaknya juga ikut sekolah minggu, ya, dan juga boleh hadir pada pagi hari ini, kita sama-sama berdiri. Untuk orang tua, kita sama-sama berdiri. Saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu sebagai orang tua dan juga anak-anak kita. Silakan. Pada orang tua yang anak-anaknya ya ada di sini ataupun yang sedang bawa ya anak sekolah minggu, ya silakan. Sebagai orang tua saya akan berdoa. Apalagi masih ada? Oke, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama mengadakan minggu anak sekolah minggu, kami bersyukur Bapa, Engkau mengumpulkan anak-anak datang di hadapan Tuhan untuk mengerti kebenaran yang daripada Tuhan. Sejak mula, sejak dini, sejak kecil mereka boleh memuji, memuliakan Engkau. Mereka boleh belajar melayani Engkau. Pada saat ini Bapa, di dalam ibadah pada pagi hari ini, Engkau juga mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, bahwa pertolongan kami adalah berasal daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan memberkati mereka, memberkati masa-masa pertumbuhan mereka, pertumbuhan jasmani dan rohani mereka, memberkati juga masa-masa studi mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Biarlah mereka boleh bersandar pertolongan daripada Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Dan ketika mereka juga bertumbuh dewasa nantinya, ketika mereka harus studi meninggalkan kami orang tua, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Ketika mereka studi, ketika mereka bekerja, ketika mereka menghadapi segala kesulitan yang sesulit apapun, mereka tidak menyerah, mereka tidak berputus asa, karena mereka tahu Tuhan berserta dengan mereka. Tuhan siap menolong mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami ini Bapa, anak-anak yang memiliki masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, masa depan yang menyenangkan hati daripada orang tua. Tuhan memberkati juga kesehatan daripada anak-anak kami, baik kesehatan yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Jika ada sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka sampai mereka dewasa, sampai mereka dipakai Tuhan secara heran dan luar biasa. Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap kami sebagai orang tua. Kami bersyukur Bapa, Tuhan mempercayakan anak-anak bagi kami. Tuhan tolong kami sebagai orang tua yang dapat dipercayai. Tuhan pimpin berkati juga Bapa, berikan kami hikmat bijaksana, kepandaian, kesabaran, dan juga hikmat bijaksana mencukupkan kebutuhan keluarga. Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang tua di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, dan di dalam kesehatan mereka. Jika ada pergumulan yang harus mereka hadapi, mohon Tuhan juga mengingatkan mereka bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi siap menolong mereka.
Bapa yang surga, pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah berkorban, menyediakan waktu, tenaga, bahkan dana mereka untuk melayani Engkau. Tuhan memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang ada. Tambahkan mereka hikmat bijaksana, sukacita melayani Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, setiap kami yang melayani Engkau, segala jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi terang dan garam yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa surga, Engkau mendengar doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berikan aplaus untuk anak-anak kita. Mereka sudah bernyanyi dengan sungguh luar biasa, ya, mempergunakan bahasa Mandarin yang mereka hafal dengan baik. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Orang tua silakan duduk. Kepada anak-anak kami juga silakan kembali ke tempat duduk. Kami silakan kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. 小朋友们，大家好。 Anak-anak semua, apa kabar? 没有声音的。 Tidak ada suara. 大家好， Apa kabar semuanya anak-anak? 弟兄姐妹，大家平安。 Saudara-saudari semuanya, Shalom. 圣经告诉我们，上帝爱世人， Alkitab mengajar kepada kita bahwa Allah mengasihi dunia. 上帝爱每一个小孩子， Allah mengasihi semua anak kecil. 男女老幼，上帝都爱。 Lelaki, perempuan, yang tua, yang muda, Allah mengasihi semuanya. 请你们对旁边的人说：“上帝爱你。” Silakan berkata kepada orang di samping Anda, Allah mengasihi Anda. 愿上帝的爱常存在我们的心里， Kiranya kasih Allah senantiasa menyertai kita. 使我们每个人能够以上帝的爱彼此相待。 Agar kita bisa memperlakukan setiap orang dengan kasih dari Allah. 阿门。 Amin. 我们一起祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 亲爱的主，我们愿意以谦卑的心，洗耳恭听你的话语。 Ya Allah Bapa, kami mau datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. 求你恩膏与使用两位无用的仆人，成为传讲你话语的器皿。 Kiranya Engkau mengurapi kedua hamba-Mu ini untuk menjadi alat untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu. 奉主耶稣的名祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 今天是儿童主日， Hari ini adalah hari Minggu anak-anak. 在这样特别的日子，我们要一起思考一个题目，就是敬畏耶和华的道。 Di hari yang spesial ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema kebenaran takut akan Tuhan. 今天牧师要跟小孩子讲道， Hari ini pendeta akan berkhotbah kepada anak-anak. 所以你们要好好听道。 Oleh karena itu anak-anak harus dengan serius mendengarnya. 今天我也要向弟兄姐妹讲道， Hari ini saya juga mau berkhotbah kepada saudara-saudari semuanya. 所以希望在座的每位都洗耳恭听神所要告诉你们的话语。 Kiranya semua yang ada di sini bisa dengan serius mendengarkan firman 我们 Tuhan. 的经文是取自诗篇34篇11到14节。 Nas Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 11 sampai ke 我们 14. 现在读第11节， Kita akan melihat ayat ke-11 terlebih dahulu. 会读中文的跟我一起读。 Yang bisa bahasa Mandarin silakan membacanya dalam bahasa Mandarin. 请众弟子啊，你们当来听我的话，我要将敬畏耶和华的道教训你们。 Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. 在这里，诗人呼吁我们每个人，包括小孩子，还有大人弟兄姐妹，来听他的教训。 Di sini pemazmur mengajak semua orang, termasuk anak-anak kecil dan orang dewasa untuk datang mendengar pengajarannya. 诗人要我们听什么教训呢？ Apa yang ingin diajarkan oleh pemazmur? 就是有关敬畏耶和华的道。 Yaitu yang berhubungan dengan kebenaran takut akan Tuhan. 为什么诗人要我们听有关敬畏耶和华的道呢？ Mengapa pemazmur ingin mengajarkan kebenaran takut akan Tuhan? 这是因为敬畏耶和华的道比这个世界上任何的一个教导更加的重要。
Karena kebenaran takut akan Tuhan itu adalah yang paling penting di antara semua ajaran yang ada di dunia ini. 因为箴言告诉我们，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。 Karena yang di dalam kitab Amsal diajarkan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. 这里很清楚告诉我们，智慧和聪明是来自于对上帝的认识和敬畏。 Di sini sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwa kepandaian dan hikmat bijaksana itu datang dari pengenalan takut akan Tuhan. 所以各位家长们，如果你们要自己的孩子聪明，一定要从小教导他们敬畏上帝。 Oleh karena itu, para orang tua, jika kalian ingin menginginkan anak kalian itu mempunyai hikmat bijaksana, maka dari kecil harus mengajarkan kepada mereka takut akan Tuhan. 单单为孩子提供好的教育，那是不足够的。 Hanya memberikan pelajaran studi yang bagus kepada anak-anak itu tidaklah cukup. 单单给孩子补习这个补习那个也不足够的。 Dan memberikan les ini dan les itu kepada anak-anak itu juga tidak cukup. 高的教育加上补习是很好的， Pendidikan yang tinggi dan ditambah dengan les ini dan les itu adalah bagus. 但是唯一不可缺少的就是教导孩子敬畏上帝。 Tetapi yang tidak boleh tidak ada itu adalah mengajari anak-anak untuk takut akan Tuhan. 所以不管小孩子或者是大人家长，我们每个人都需要学习敬畏上帝的道。 Oleh karena itu, semua orang baik anak-anak ataupun orang dewasa harus belajar kebenaran takut akan Tuhan. 那么敬畏耶和华的道是怎么样的道呢？ Kebenaran takut akan Tuhan itu adalah kebenaran yang bagaimana? 让我们继续来看第12节。 Mari kita melihat di ayat ke-12. 有何人喜好存活，或者喜爱生命，爱慕长寿，得享美福？ Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? 这一节经文告诉我们，敬畏耶和华的道有3条，有3个。 Ayat ini mengajarkan kepada kita kebenaran takut akan Allah itu ada 3. 第一就是喜爱生命的道。 Yang pertama adalah kebenaran tentang menyukai hidup. 何谓喜爱生命呢？ Apa yang diartikan dengan menyukai hidup? 喜爱生命并不是意味着我们可以成为一个贪生怕死的人。 Menyukai hidup itu bukan berarti kita menjadi orang yang takut mati. 喜爱生命就是喜爱赐生命的主。 Menyukai hidup itu adalah menyukai yang memberikan hidup itu. Menyukai hidup itu berarti menyukai Tuhan yang memberikan hidup. 谁是赐生命的主呢？ Siapakah Tuhan yang memberikan hidup itu? 谁？ Siapa? 小孩子，你们知道吗？ Anak-anak ada yang tahu? 谁是赐生命的主？ Siapakah Tuhan yang memberikan hidup itu? 谁？ Siapa? 快点举手！谁？ Yang bisa jawab angkat tangan, anak-anak. 谁是赐生命的主？ Siapakah Tuhan yang memberikan hidup? 主耶稣基督。 Yaitu Yesus Kristus. 我知道你们知道答案，只是不敢回答而已。 Saya tahu anak-anak kalian mengetahui jawabannya, hanya tidak berani menjawabnya. 喜爱生命的人要先喜爱赐生命的主。 Orang yang menyukai hidup harus terlebih dahulu menyukai Tuhan yang memberikan hidup itu. 因为耶稣说他就是道路、真理、生命。 Karena Yesus mengatakan dia adalah hidup, jalan dan kebenaran. 耶稣是生命的源头，他是赐生命的主。 Yesus adalah sumber dari kehidupan itu. 所以，如果你喜爱生命，你就是要相信耶稣，得到永远的生命。 Oleh karena itu, jika Anda menyukai hidup, maka Anda harus mengasihi Yesus untuk menerima kehidupan yang kekal itu. 阿门。 Amin. 第二， Yang kedua, 喜爱生命的人，可以是指那些只求生不求死的基督徒。 orang yang menyukai hidup juga bisa diartikan orang Kristen yang hanya meminta hidup dan tidak meminta mati. 我们知道，在这个世界上的生活非常不容易。 Kita mengetahui bahwa di kehidupan di dunia ini tidaklah mudah. 我们每个基督徒，包括大人小孩，都得面对许多的问题和困难。
Kita sebagai orang Kristen, baik anak-anak ataupun orang dewasa, akan menghadapi banyak sekali kesulitan 有 atau 时 kesusahan. 有时候我们还得面对所谓的天灾人祸、 Kadang-kadang kita harus mengalami bencana alam. 生老病死， Kita harus melewati yang namanya lahir, tua, sakit, dan mati. 我们还会面对许多的困难，包括小孩子在学校面对许多课程的困难。 Kita akan mengalami banyak kesulitan, termasuk anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan di dalam belajar di sekolah. 但是一位敬畏上帝的人，不管他面对什么困难，他都不会求死。 Tetapi orang yang takut akan Tuhan, kesulitan apapun yang dia hadapi, dia tidak akan meminta mati. 为什么呢？ Mengapa? 因为敬畏上帝的人知道，生命是上帝所给的，只有上帝有权利收回人的生命。 Karena orang yang takut akan Tuhan itu mengetahui bahwa Tuhanlah yang memberikan hidup itu, dan Tuhanlah yang berhak untuk menarik kembali hidup itu. 敬畏上帝的人心里也深深知道，上帝让他活在这个世界上是有目的的。 Dan orang yang takut akan Tuhan, di dalam hatinya yang terdalam juga mengetahui bahwa dia mempunyai tujuan dari Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini. 所以不管他面对什么困难，他都绝对不会放弃，他会坚持走下去。 Oleh karena itu, kesulitan apapun yang dia hadapi, dia akan terus berjalan di dalamnya dan tidak putus asa. 你们知道，上帝让我们继续活在世界上有什么目的吗？ Apakah Anda tahu tujuan apa Tuhan tetap membiarkan kita hidup di dalam dunia ini? 上帝要我们成为他的工作伙伴， Tuhan ingin kita menjadi rekan kerjanya. 他要我们为他工作， Dia mau kita bekerja bagi dia. 他要我们服侍他， Dia mau kita melayani dia. 他给我们一个机会， Dia memberikan kita satu kesempatan. 什么机会呢？ Kesempatannya bagaimana? 为天国建功立业， Yaitu untuk berkontribusi di dalam kerajaan Allah. 让我们可以传福音，把耶稣爱世人的好消息告诉我们的朋友， Agar kita bisa mengabarkan Injil dan mengabarkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. 让我们可以带很多的人来蒙恩得救。 Agar kita bisa membawa banyak jiwa untuk diselamatkan. 这是上帝给我们的机会， Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada 这是 kita. 上帝让我们继续活着的目的， Ini adalah tujuan dari Tuhan untuk membiarkan kita tetap hidup di dalam dunia ini. 好让有一天我们可以在天国里面领受上帝为我们所预备的奖赏。 Agar suatu hari kita bisa menikmati upah yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita di dalam kerajaan surga. 因此，对一个敬畏上帝的人来说， Oleh karena itu, bagi orang yang takut akan Tuhan, 不管我们的人生遭遇顺境或者是逆境， baik kita menghadapi hal yang baik ataupun yang buruk dalam kehidupan kita, 我们都会靠着上帝给我们的恩典坚持活下去。 kita akan tetap bersandar kepada anugerah dari Tuhan untuk tetap bertahan hidup. 阿门。 Amin. 有一位神学家和同时是一位牧人， Ada seorang teolog dan juga seorang pendeta, 他的名字叫潘霍华。 namanya adalah Dietrich Bonhoeffer. 他在纳粹统治的期间呢，因为参与反对这个希特勒的行动而被捕。 Dikarenakan dia menentang Hitler di masa penjajahan Nazi, dia ditangkap. 那他在监狱当中写了很多的信仰的反思， Di dalam penjara dia menuliskan banyak sekali refleksi akan iman kepercayaannya. 他写了很多神学的书以及文章。 Dan dia juga banyak menulis artikel dan buku tentang teologi. 后来有人给他编辑成一本书，叫做狱中书简。 Kemudian ini semua disusun menjadi sebuah buku yang berjudul Letters and Papers from Prison. 他在临刑之前， Sebelum dia dieksekusi, 他的信心依然的坚固不动摇。 imannya tetap kokoh. 他相信，无论他 percaya 面对什么困难， Dia percaya kesulitan apapun yang dia hadapi, 神的恩典是够他使用的。 anugerah dari Tuhan itu cukup bagi dia. 所以在他最后的信中，他提到这样的一句话， Oleh karena itu di surat yang terakhir dia menuliskan perkataan seperti ini. 会读的一起读，1、2、3，生命在上帝的手中，即便面对死亡，我依然感到心中有平安。 Hidup ada di tangan Tuhan. Sekalipun harus menghadapi kematian, saya tetap merasakan damai di hatiku.
他就在1945年在集中营中被处死了。 Pada tahun 1945 dia dihukum mati di kamp konsentrasi. 但他那种坚定不移的信心，激励了许多的基督徒对主忠心至死。 Tetapi imannya yang kokoh itu telah menginspirasi banyak orang Kristen. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 虽然潘霍华他必须面对这个逼迫，面对死亡， walaupun Bonhoeffer harus menghadapi kematian, 虽然他喜爱生命， walaupun dia menyukai hidup, 他喜爱永生， dia menyukai kehidupan yang kekal, 但是在他面对最困难的生活的阶段，他仍然坚持活下去。 tetapi di dalam kesulitan yang dia hadapi, dia tetap memilih untuk bertahan hidup. 他不怕死， Dia tidak takut mati, 但他也不求死。 dan dia juga tidak mencari mati. 这是敬畏上帝的人的生命素质 Ini adalah suatu（qualitas）。 kualitas hidup dari orang yang takut akan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 你喜爱生命吗？ apakah Anda menyukai hidup? 你希望可以活长一点吗？ Apakah Anda ingin hidup lebih panjang? 我相信每个人都喜爱生命。 Saya yakin dan percaya semua orang juga menyukai 那么 hidup. 第一，我们就是要相信主耶稣， Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. 因为主耶稣能够给我们永远的生命。 Karena Tuhan Yesus bisa memberikan kita kehidupan yang kekal. 我不晓得你们现在面对什么困难， Saya tidak tahu kesulitan apa yang Anda sedang hadapi sekarang. 但是我相信只要你对耶稣有信心， Tapi saya percaya jika Anda mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, 耶稣能够帮助你，给你力量，给你平安，让你能够去胜过所有的问题。 Tuhan akan menolong Anda dan memberikan kekuatan dan kedamaian untuk menang atas semua permasalahan yang sedang Anda hadapi. 上帝在我们心里所赐给我们的那种平安喜乐，将成为我们的能力、力量，去战胜所有的问题。 Sukacita dan kedamaian yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menang atas semua permasalahan yang sedang kita hadapi. 上帝会帮助我们的， Tuhan akan menolong kita. 他的恩典够我们用。 Anugerahnya cukup bagi kita. 阿门。 Amin. 第二， Yang kedua, 敬畏耶和华的道是爱慕长寿的道。 kebenaran takut akan Tuhan itu adalah kebenaran tentang mengingini umur panjang. 谁是爱慕长寿的人呢？ Siapakah orang yang mengingini umur panjang? 谁？ Siapa? 每个人都爱慕长寿。 Semua orang juga ingin umur yang panjang. 所以很多人买了很多的维他命，买了很多的这个补品， Oleh karena itu banyak orang yang membeli banyak vitamin, suplemen, 吃啊吃，希望可以健康，可以活久一点。 dan memakan itu semua dengan harapan bisa hidup lebih panjang lagi. 然后很注重运动， Dan juga sangat berfokus pada olahraga, 希望多运动我们就可以更健康，可以活久一点。 dengan harapan melalui olahraga kita bisa lebih sehat dan bisa umur lebih panjang lagi. 对不对啊？ Bukankah demikian? 但是 Tetapi 单靠这些维他命补品运动是不足够的。 hanya semata-mata mengandalkan vitamin, suplemen, dan olahraga itu tidaklah cukup. 圣经的教导告诉我们，一个很重要的就是要孝敬父母。 Alkitab mengajarkan kepada kita satu kebenaran yang sangat penting, yaitu harus berbakti kepada orang tua. 要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。 Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 所以小孩子，如果你要长寿的话， Oleh karena itu anak-anak, jika kalian ingin berumur panjang, 请问 numpang tanya, 你要做什么？ apa yang harus kalian lakukan? 做什么？ Apa yang harus kalian lakukan, anak-anak? 做什么？ Apa yang harus kalian lakukan? 是不是要吃好料， Apakah kita harus makan makanan yang enak? 吃有营养的食物， Makan makanan yang bergizi? 或者是要每天都运动？ Atau setiap hari harus olahraga? 最重要的是什么？ Yang paling penting itu apa? 什么？ Apa anak-anak?
哎，你们平常在班室会说话吗？ Biasanya kalian di kelas ada berbicara enggak? 为什么都不说话的？ Kenapa tidak berbicara sekarang? 如果你要在世长寿，最重要的你应该做什么？ Jika anak-anak kalian ingin umur panjang, yang paling terutama yang harus kalian lakukan itu adalah apa? 啊，快点！ Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. 对了， Betul, 要孝敬父母。 kita harus menghormati orang tua kita. 孝敬父母是唯一的条件， Menghormati ayah dan ibu kita adalah satu-satunya syarat. 就是圣经告诉我们的。 Ini adalah yang diajarkan oleh Alkitab. 孝敬父母也是我们华人家庭当中非常看重的美德。 Berbakti kepada orang tua juga ada sesuatu hal yang dijunjung tinggi di dalam tradisi Tionghoa. 就好像华人有一句话说“百善孝为先 Seperti ada pepatah Tionghoa yang mengatakan berbakti kepada orang tua adalah kebajikan yang terutama. ”。在华人的思想当中， Di dalam pemikiran orang Tionghoa, 最大的善莫过于孝敬父母。 kebajikan yang terbesar adalah berbakti kepada orang tua. 这和我们圣经的教导是一致的，是一样的。 Ini sama atau selaras dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. 圣经同样把孝敬父母视为人间道德的首要。 Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua adalah hal yang paling penting. 对不对？ Bukankah demikian? 上帝要我们爱他， Allah ingin kita mengasihi dia. 那是首要的。 Itu adalah prioritas. 但是首要的之后有排第一的是什么？ Tetapi setelah prioritas ada yang urutan Nomor satu. pertama. Itu apa? 孝敬父母。 Yaitu berbakti kepada orang tua. 所以弟兄姐妹、小朋友们， Oleh karena itu saudara-saudari dan anak-anak sekalian, 爱上帝是首要的，孝敬父母是第一的。 mengasihi Allah adalah prioritas. Berbakti kepada orang tua adalah yang terutama. 当然，基督徒的孝道和华人思想中的孝道有一点的差异。 Tentunya berbakti kepada orang tua di dalam Alkitab dengan tradisi orang Tionghoa itu ada sedikit perbedaan. 中国古老的哲学家孔子曾经说过这样的一句话： Filsuf dari Tiongkok yang bernama Confucius pernah mengatakan hal seperti ini. 当有一位学生问他有关孝道的时候，他就这样回答： Ketika seorang muridnya bertanya kepada dia tentang hal berbakti, 他说：“生视之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。” dia mengatakan di saat hidup perlakukanlah mereka dengan hormat. Di saat mereka mati, kebumikanlah mereka dengan hormat. Kemudian sembahyanglah kepada mereka dengan hormat. 这是一个非常伟大的教导， Ini adalah pengajaran yang agung. 可是有一点不符合圣经的教导。 Tetapi ada sedikit yang tidak selaras dengan pengajaran Alkitab. 谁能够看得出哪一点不符合圣经的教导呢？ Ada yang bisa melihat di poin yang mana tidak sama dengan pengajaran Alkitab? 我现在要问小孩子还是问大人啊？ Nah, sekarang saya mau bertanya kepada anak-anak atau kepada saudara-saudari semuanya. 小孩子，不要，有一点不符合圣经的教导是什么呢？ Ada satu hal yang tidak selaras dengan pengajaran Alkitab. Apa itu? 祭之以礼。 Yaitu sembahyang kepada mereka dengan hormat. 为什么我们基督徒不准许儿女把那些已经死去的父母祭之以礼呢？ Kenapa kita sebagai orang Kristen tidak boleh sembahyang kepada orang tua ataupun leluhur yang sudah mati? 为什么？ Mengapa? 这是因为我们的信仰有很清楚的立场。 Karena di dalam iman kita ada prinsip yang sangat jelas. 我们只拜创造主，不拜受造物，包括我们的父母和先祖。 Kita hanya boleh menyembah Sang Pencipta dan tidak boleh menyembah ciptaannya termasuk orang tua dan leluhur kita. 明白吗？ Bisa dimengerti? 上帝是创造我们的神，
Tuhan adalah yang menciptakan kita. 人是他造出来的， Manusia adalah ciptaannya. 配得敬拜的是上帝，不是人。 Yang boleh disembah hanya Tuhan, bukan 所以我 manusia. 们只拜上帝，不拜人。 Oleh karena itu kita hanya menyembah Tuhan dan bukan menyembah manusia. 如果是这样，我们基督徒应当如何遵守孝道呢？ Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen bagaimanakah kita harus berbakti kepada orang tua? 也是有3个。 Juga ada 3 poin. 第一个和孔子的教导一样，生事之以礼。 Yang pertama mirip dengan pengajaran dari Konfusius, yaitu di saat mereka hidup perlakukanlah mereka dengan hormat. 也就是当我们的父母还在的时候，我们就尽可能给他们最好的衣食住行。 Yaitu di saat mereka hidup kita berikan yang terbaik di dalam makanan, pakaian dan transportasinya. 在我们的爸爸妈妈还在的时候，我们要让他们感受到天伦之乐。 Di saat orang tua kita masih ada, kita harus membuat mereka bisa merasakan sukacita di dalam keharmonisan hubungan keluarga. 什么叫做让他们享受天伦之乐呢？ Apa yang dimaksud dengan agar mereka bisa bersukacita di dalam merasakan hubungan yang harmonis di dalam keluarga? 小朋友在家里不要一直吵架， Anak-anak kecil di dalam rumah jangan sering bertengkar. 不要妹妹妒忌哥哥，哥哥妒忌妹妹，两个人一直吵架。 Jangan cemburu kepada abang, abang jangan cemburu kepada adik. 要彼此相爱， Harus saling mengasihi, 彼此原谅。 saling memaafkan. 爸爸妈妈看孩子能够和睦相聚，是何等的快乐！ Papa dan mama bisa melihat anak-anak bisa hidup dengan rukun, itu adalah suatu kebahagiaan yang bagus. 我们要有美好的品德， Kita harus mempunyai karakter moral yang baik. 不说谎， Tidak berbohong, 不偷东西， tidak mencuri, 不做坏事。 tidak berbuat hal yang tidak baik. 这样我们就可以使爸爸妈妈享受天伦之乐。 Dengan begitu kita bisa membuat kedua orang tua kita merasakan sukacita di dalam keharmonisan keluarga. 以后长大，毕业了，长大就要成家立业。 Kemudian setelah lulus kuliah mungkin akan menikah dan mempunyai usaha sendiri. 这是爸爸妈妈最大的喜悦。 Ini adalah sukacita yang terbesar dari orang tua. 所以，当爸爸妈妈还在的时候，视之以礼。 Oleh karena itu di saat kedua orang tua kita masih ada, kita peringati mereka dengan perlakukan mereka. perlakukan mereka dengan hormat. 第二， Yang kedua, 也是和孔子的教导一样， juga mirip dengan pengajaran dari Konfusius. 死葬之以礼。 Yaitu di saat mereka mati, kebumikanlah dengan hormat. 也就是当我们的爸爸妈妈去世的时候，不管我们在哪里，我们都要回来团聚。 Dengan kata lain, di saat kedua orang tua kita meninggal, tidak peduli kita ada di mana, kita harus kembali untuk berkumpul kembali. 给爸爸妈妈一个尊敬的葬礼。 Dan memberikan pengebumian yang hormat kepada papa orang tua 妈妈. 不可以随便轻浮。 Tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. 所以我相信这样的思想在我们华人的脑海里已经存在了。 Dan saya percaya pemikiran seperti ini sudah ada di dalam tradisi orang Tionghoa. 我看了很多，一旦家里爸爸或者妈妈去世的时候，很多孩子从远方都回来。 Saya melihat di saat orang tua meninggal, saya melihat banyak orang Tionghoa yang walaupun sudah di tempat lain akan kembali. 如果非基督徒这样做，我们基督徒更加要这样做。 Jika orang non-Kristen juga melakukan ini, kita sebagai orang Kristen harus terlebih lagi melakukan ini. 第三， Yang ketiga, 父母死之后，我们要祭之以礼。 sesudah orang tua meninggal, kita harus peringati mereka dengan hormat. 父母死之后呢，子孙不可以争财夺产。 Setelah orang tua meninggal, anak cucu tidak boleh merebut harta warisan. 弟兄姐妹都要保持团结一致的精神和关系， Saudara-saudari harus tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. 而且我们也要持守美好的品德， Dan kita juga harus tetap mempertahankan karakter yang baik. 纪念父母的爱心、信心和榜样， Mengingat teladan dan kasih dari orang tua. 把父母的美好传承给下一代， Dan menceritakan kebaikan dari orang tua kepada generasi selanjutnya. 使我们父母一生的美名千古不朽。
agar nama baik dan kehormatan orang tua kita tetap terjaga tidak rusak. 我相信，只要我们好好的孝敬我们的父母， Saya yakin jika kita dengan serius berbakti kepada orang tua, 我们的孝道将感动那些还没有信主的父母或者是家人。 tindakan kita akan membuat orang tua ataupun orang rumah yang belum percaya pada Tuhan 阿门， untuk bisa percaya pada Tuhan. Amin. 阿门。在中国的家庭教会里面，有一个姐妹这样做见证。 Di gereja rumah tangga di Tiongkok ada seorang pemudi yang membuat satu kesaksian seperti ini. 她分享如何为年迈的母亲洗脚。 Dia menceritakan bagaimana dia mencuci kaki dari ibunya yang sudah tua. 其实呢，这位姐妹跟她的妈妈的关系不好， Saudari ini dengan ibunya mempunyai hubungan yang tidak baik. 为什么不好呢？ Mengapa tidak baik? 因为妈妈不信主，她的女儿信主，她就不开心。 Karena ibunya tidak percaya pada Tuhan Yesus dan putrinya percaya pada Tuhan Yesus, maka ibunya tidak senang. 所以妈妈对女儿的态度都是很冷淡，而且说话很多时候是伤她的心。 Oleh karena itu perlakuan dari sang ibu kepada putrinya itu tidaklah bagus dan sering menyakiti hatinya. 这位姐妹也是很苦恼，她就去教会问牧师传道该怎么办。 Sang saudari ini juga tidak tahu harus bagaimana sehingga dia ke gereja dan bertanya kepada pendeta. 那牧师传道就建议叫这位姐妹以上帝的爱孝敬她的父母。 Dan pendeta di gereja menganjurkan saudari ini untuk dengan kasih berbakti atau menghormati orang tuanya. 这位姐妹听劝了， Dan saudari ini mendengarnya. 然后她就决定每天下班之后就给她的母亲按摩。 Dan saudari ini setiap pulang kerja dia membantu memijat ibunya. 除了按摩之外，还准备了一盆水给母亲洗脚。 Selain memijat ibunya, dia juga menyediakan sebaskom air untuk mencuci kaki ibunya. 开始的时候，她的妈妈觉得很不好意思，很不自在。 Pada mulanya ibunya merasa sangat tidak terbiasa. 但是久了，她的妈妈也习惯了，也很感动。 Dan tetapi lama kelamaan ibunya sudah terbiasa dan hatinya tergugah. 后来，她跟着女儿去教会了， Kemudian dia ikut dengan putrinya ke gereja 她信主了。 dan dia percaya pada Tuhan Yesus. 她向弟兄姐妹见证说 Dan dia bersaksi kepada saudara-saudari di gereja, 今天我之所以会来教会，跟着信耶稣，是因为我的女儿把她的信仰活现出来。 hari ini saya bisa percaya pada Tuhan Yesus dan datang ke gereja karena putri saya telah menghidupkan imannya. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 这位姐妹的见证 kesaksian dari saudari ini 成为了许多人的激励。 telah mendorong banyak orang. 我知道很多时候要面对父母也是不容易， Saya mengetahui bahwa kadang-kadang sangat sulit untuk menghadapi orang tua, 要面对家公家婆也不容易， bahwa menghadapi mertua。 mertua juga tidak gampang. 很多时候他们讲话很伤我们的心， Kadang-kadang ucapan mereka sangat menyakiti hati kita. 很多时候他们的态度也有可能让我们难以接受。 Kadang-kadang tindakan mereka juga sulit kita terima. 但是我们作为上帝的儿女， Tetapi sebagai orang Kristen, 上帝要我们学习以他的爱如何去孝敬父母。 Tuhan ingin kita belajar bagaimana dengan kasih daripadanya kita menghormati orang tua kita. 因为只有上帝的爱能够改变人心。 Karena hanya kasih Tuhanlah itu yang bisa menggerakkan atau mengubah hati seseorang. 就好像刚才那位姐妹以上帝的爱为母亲洗脚按摩， Sama seperti kesaksian dari saudari tadi, dengan kasih dari Tuhan, dia memijat ibunya dan membersihkan kaki dari ibunya. 改变了她母亲的心， Dan mengubah hati dari ibunya. 后来救了她的母亲。 Dan pada akhirnya ibunya diselamatkan. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我自己已经没有父母了， kedua orang tua saya sudah tidak ada di dunia. 我没有机会孝敬父母了。 Saya tidak ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua lagi. 或许你们的父母还在，
Atau mungkin kedua orang tua Anda masih ada, 你们要把握机会，好好的孝敬他们。 Anda harus mengambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk berbakti kepada mereka. 在他们有生之年，让他们感受到天伦之乐。 Di saat mereka hidup, biarlah agar mereka bisa merasakan sukacita dari keharmonisan keluarga ini. 当我们孝敬父母的时候， Di saat kita menghormati kedua orang tua kita, 圣经的应许告诉我们， Alkitab memberikan satu janji kepada kita. 我们就可以享受在世长寿的日子。 Kita akan bisa menikmati umur yang panjang. 阿门， Amin. 阿门。 Amin. 第三， Yang ketiga, 敬畏耶和华的道是得享美福的道。 kebenaran takut akan Tuhan itu adalah kebenaran tentang menikmati yang baik. 这里所说的美福，当然不仅仅是指物质上的丰富， Hal yang baik yang dikatakan di sini tentu saja bukan hanya tentang kelimpahan materi, 更是包括我们心灵的平安、灵性的满足，以及与神有一个美好的关系。 tetapi termasuk di dalamnya adalah kedamaian dan sukacita di dalam hati kita dan mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan kita. 我相信，只要我们是属于敬畏上帝的人，我们都会有共同的经验。 Saya percaya jika kita adalah orang yang percaya, orang yang takut akan Allah, kita akan mempunyai pengalaman yang sama. 就是我们会明白，上帝给我们的美福不仅仅是身体上的需要得到供应、得到满足， Kita mengetahui bahwa hal yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita bukan hanya berupa kelimpahan materi dan kesehatan kepada kita, 更是我们灵性上的满足。我们经历上帝如何与我们同在。 tetapi terlebih lagi adalah kepuasan secara rohani bagaimana kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan kita. 在我们面对困难的时候，我们可以感受到上帝同在所给我们的那种力量、平安和喜乐。 Di saat kita menghadapi kesulitan, kita bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kedamaian, dan sukacita. 在我们面对绝望无路的时候，我们经历到上帝如何为我们开路。 Di saat kita mengalami keputusasaan, kita bisa mengalami bagaimana Tuhan membuka jalan bagi kita. 有一位年轻人， Ada seorang anak muda, 他是一个非常敬畏上帝的人。 dia adalah seorang yang sangat takut akan Tuhan. 在他刚毕业的时候呢，他不断的去找工作，但是一次又失败。 Di saat setelah dia tamat kuliah, dia mencoba mencari pekerjaan tetapi gagal terus-menerus. 他感到非常的沮丧， Dia merasa sangat frustasi, 但是从来没有放弃。 tetapi dia tidak pernah menyerah. 他继续的祷告上帝， Dia terus berdoa kepada Tuhan, 他继续的祷告，坚持祷告。 dia terus-menerus dengan setia berdoa. 那么有一次他在祷告当中，他得到上帝的安慰和鼓励。 Suatu hari di saat dia berdoa, dia mendapatkan penghiburan dan dorongan dari Tuhan. 上帝似乎告诉他：“你不要害怕，我会带领你，我会给你一份工作。” Dia mendengarkan seakan-akan Tuhan berbicara kepada dia mengatakan, jangan takut, saya akan memimpin kamu, saya akan memberikan kamu satu pekerjaan. 他坚持不懈的不断的祷告，仰望上帝。 Dia terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. 终于 Pada akhirnya, 得到了一份符合他的工作， dia benar-benar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. 他非常的高兴， Dia sangat bersuka cita. 他感谢天恩， Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. 因为上帝已经为他开路，给他一份他期待已久的工作。 Karena Tuhan telah membuka jalan dan memberikan pekerjaan sesuai dengan harapannya. 他每个月的薪资也是符合他所要求的， Gaji dia setiap bulan juga sesuai dengan apa yang dia harapkan. 所以他感谢主。 Oleh karena itu dia bersyukur pada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang kasih Tuhan. 这就是所谓的从上帝领受美福。 Ini yang diartikan sebagai menerima hal yang baik dari Tuhan. 虽然我们信主的人和非信主的人一样，在生活当中会面对许许多多的困难， Walaupun kita sebagai orang Kristen, kita juga sama seperti orang non-Kristen di dalam kehidupan kita akan mengalami berbagai jenis 我 permasalahan. 们会面对经济上的困难， Kita akan mengalami kesulitan dalam keuangan, 我们会面对身体健康上的危机， atau permasalahan di dalam kesehatan kita, 我们也会面对工作上的压力。 atau tekanan dalam pekerjaan. 但是 Tetapi
与非信主的人不一样的是什么？ Yang membedakan kita dengan orang 在我们 non-Kristen 面对 adalah 种种困难的当中，我们会经历上帝与我们同在的甘甜。 di dalam menghadapi semua ini kita bisa mengalami penyertaan dari Tuhan. 我们能够在困难当中享受与神亲密的关系， Di dalam permasalahan yang kita hadapi kita bisa mengalami hubungan yang erat dengan Tuhan kita. 在面对困难的时候，我们能够感受到出人意外的平安。 Di dalam menghadapi semua permasalahan ini kita mempunyai kedamaian yang luar biasa dari Tuhan. 这平安是世界不能够给我们的，只有耶稣基督才能够给的。 Kedamaian ini tidak bisa diberikan oleh dunia ini dan hanya bisa diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 那是我们力量的源头， Itu adalah sumber dari kekuatan kita. 那是我们坚持走下去的原因。 Itu adalah alasan kenapa kita tetap bertahan untuk berjalan terus. 所以我们必须仰望神，信靠神。 Oleh karena itu kita harus selalu bersandar berharap kepada Tuhan. 弟兄姐妹，如果你很想享受美福的话， Saudara-saudari, jika Anda ingin menikmati hal yang baik, 敬畏上帝吧， takutlah akan Tuhan. 因为敬畏上帝，我们就能够享受从上帝而来的属天而属地的福分。 Karena dengan takut akan Tuhan, kita akan menikmati berkat dari Tuhan, dari surga dan dari dunia ini. 阿门。 Amin. 敬畏上帝的人一无所缺，这是圣经的教导。 Takut akan Allah, maka kita tidak akan kekurangan. Ini adalah 敬 pengajaran dari 畏 Alkitab. 上帝的人，我们的好处不在他以外。 Takut akan Allah, maka tidak ada yang baik bagiku selain daripada Allah. 在我们绝路的时候，他为我们开道路； Ketika kita sudah tidak ada jalan yang bisa kita lalui, Tuhan membuka jalan bagi kita. 在我们感到没有盼望的时候，他给我们盼望。 Di saat kita merasa tidak ada lagi pengharapan, Tuhan memberikan kita pengharapan. 这就是上帝给我们最大的美福。 Ini adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 这就是我们今天所要学习的敬畏上帝的道。 Ini adalah kebenaran yang harus kita pelajari tentang takut akan Tuhan. 其实， Sebenarnya, 我们要问一问自己：我是属于敬畏上帝的人吗？ kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya adalah orang yang takut akan Tuhan? 或许是，或许不是。 Mungkin iya, mungkin tidak. 敬畏上帝的人， Orang yang takut akan Tuhan, 圣经也提醒我们 Alkitab juga mengajarkan kepada kita, 有美好的品德。 maka kita akan ada karakter moral yang baik. 以后有机会才分享。 Lain kali jika ada kesempatan, baru saya akan sharingkan tentang ini. 我们还有2节的经文讲不完了， Kita masih ada 2 ayat lagi, tetapi waktunya tidak cukup. 那是讲到关于敬畏上帝的人的3个美德。 Tapi kita sudah merenungkan 3 karakter dari orang yang takut akan Allah. Ya, maksud saya yang tidak sempat saya sharingkan itu adalah mengenai 3 moral yang harus dimiliki oleh seorang yang takut akan Tuhan. 愿神自己帮助我们， Kiranya Tuhan yang menolong kita. 但愿我们每个人力求遵守敬畏耶和华的道， Kiranya kita semua tetap mengejar kebenaran takut akan Allah. 使我们可以享受上帝为我们预备的福分， Agar kita bisa menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. 在世长寿， Dan mendapatkan menikmati umur panjang， menikmati umur yang panjang. 而且还可以得着永远的生命。 Juga bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. 所以，让我们学习敬畏上帝吧。 Oleh karena itu, mari kita belajar untuk takut akan Tuhan. 我们祷告， Mari kita bersatu dalam doa. 主，感谢你今天你的话提醒我们，敬畏你的人是有福的人。 Ya Bapa, kami bersyukur bahwa firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami bahwa orang yang takut pada Engkau adalah orang yang berbahagia. 我们得以享受今世与来世的福分。 Kita bisa menikmati berkat di dunia ini dan di dunia yang akan datang. 敬畏你的人必像一棵树栽在溪水旁， Orang yang takut akan Engkau sama seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi air. 即便炎热来到也不惧怕， Meskipun panas datang, ia tidak takut.
在干旱之年也毫无挂虑， dan di tahun-tahun kemarau juga tidak khawatir, 因为你必使我们结果不止， karena Engkau akan membuat kami berbuah tanpa henti 永享天恩美福。 dan menikmati anugerah dan berkat dari surga 奉 selama-lamanya. 主耶稣宝贵的圣名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. 阿门。 Amin. 谢谢，上帝祝福。